Semalam saya selaku Ketua Amanah Kawasan Gombak dan juga Ahli Jurutankuasa Biro Pendidikan dan Perubahan Masyarakat Amanah Nasional ada mengeluarkan sebuah kenyataan media berkaitan dengan penularan wabak COVID-19 melibatkan kluster pendidikan di sekolah-sekolah di Malaysia ini. Saranan saya adalah memohon agar pihak KPM untuk merehatkan semua murid-murid yang bukan peperiksaan awam dan juga murid-murid yang bukan daripada tahap 1 di sekolah rendah. Mengapa cadangan ini dikeluarkan? Pertama, kita tengok latar dahulu. Latarnya adalah situasi semasa melihat kepada kluster pendidikan ini telah meningkat dengan begitu mendadak sekali. Kita tengok begitu banyak kluster dan melibatkan hampir semua negeri-negeri semenanjung Malaysia. Ada sekolah yang terpaksa ditutup dan ada kluster pendidikannya itu sendiri. Jadi ini sangat menggusarkan, khususnya kepada murid yang pergi ke sekolah itu sendiri, guru-guru sebagai frontliner yang berada di sekolah dan juga ibu bapa memantau keadaan semasa ini. Jadi ini sangat menggusarkan. Namun bila kita melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Timbalan Menteri Pendidikan baru-baru ini, bahawa KPM sentiasa memantau tetapi masih menggunakan SOP yang sedia ada, dan kita lihat seolah-olah macam KPM masih belum mahu mengemas kini ataupun mengupgradekan SOP yang lebih ketat untuk dilaksanakan di sekolah. Kenapa SOP ini sepatutnya perlu diketatkan? Kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melihat kepada perbezaan di antara COVID-19 dan Omicron ini. Omicron ini adalah beberapa simptom atau beberapa penularan yang dilakukan ataupun berlaku dengan tempoh yang agak cepat, dan Omicron ni duduk atau berada di tempat-tempat tertentu tu dalam tempoh yang agak lama berbanding COVID-19. Jadi sudah tentulah dengan petunjuk perbezaan COVID-19 dengan Omicron ini, pihak KPM perlu melaksanakan SOP yang lebih kemas, yang lebih ketat, kerana Omicron ni lebih menggusarkan lagi penularannya. Tetapi kita lihat seolah-olah KPM belum bersedia dan tidak ada tindakan untuk mengemaskini SOP tersebut. Maka saya mencadangkan supaya jika KPM tak mahu mengetatkan SOP ini, KPM perlu rehatkan murid-murid yang bukan daripada kalangan murid peperiksaan awam dan juga bukan murid-murid tahap 1. Kenapa saya kata macam tu? Pertamanya, untuk peperiksaan awam ni sebab mereka akan ambil exam. Yang keduanya, tahap 1 ni adalah kerana mereka memerlu penguasaan dalam bidang 3M. Jadi mereka mesti meneruskan pembelajaran tersebut lah. Jadi kenapa saya minta mereka rehat ni? Pertama adalah kita lihat bahawa sekarang ni sudah masuk ke penggal yang terakhir. Pentaksiran akhir tahun pun sudah dilaksanakan. Di sekolah rendah, pentaksiran setara standard pun telah dilaksanakan. Ada yang laksana, ada yang tidak laksanakan. Tapi keseluruhannya telah pun berakhir proses pembelajaran tersebut. Kerana peperiksaan akhir tahun telah dilaksanakan. Buku-buku teks juga telah dipulangkan semula kepada guru PSPBT. Jadi maknanya proses pendidikan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 ini telah pun selesai. Jadi apakah aktiviti ataupun perkara yang memerlukan mereka untuk hadir ke sekolah pada hari-hari yang akan datang ini? Maka kita lihat, rehatkan mereka saja untuk mengelakkan daripada mereka datang ke sekolah, membawa penularan tersebut, berada di sekolah dan mewujudkan kluster pendidikan. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah bila kurangnya murid-murid ni hadir ke sekolah, ada satu form yang tak ada, satu form perlu hadir, jumlah murid yang berada di sekolah itu dikurangkan, diminimumkan, dan oleh itu penularan COVID-19 ni juga akan berkurang lah, ataupun diminimalkan lah, dan risiko itu pastinya akan lebih kurang. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah kita memberi ruang kepada unit peperiksaan untuk memudahkan urusan mereka. Apabila kita dah rehatkan murid-murid yang tidak ada peperiksaan ini, bilik-bilik atau kelas-kelas yang mereka patutnya gunakan untuk kelas itu boleh digunakan untuk ujian amali dan peperiksaan SPM yang akan bermula pada awal Februari ini. Okay? Sebab kita lihat ujian amali dan sebagainya ini memerlukan ruang yang banyak. Jadi bukan semua sekolah ada bangunan yang mencukupi, bukan semua sekolah ada ruang-ruang yang cukup untuk pelaksanaan dengan peperiksaan SPM ni dengan format yang baru, SOP COVID yang lebih memerlukan ruang yang lebih banyak. Jadi bila mereka direhatkan, ruang ini diberikan kepada mereka dengan lebih mudah untuk unit peperiksaan untuk laksanakan proses inilah. Dan yang terakhir sekali, apabila murid-murid ini kita dah rehatkan mereka, risiko untuk guru-guru ni dijangkiti dengan wabak COVID-19 ini akan berkurang juga, kerana jumlah murid di sekolah itu berkurang.
Okay, kita tahu guru-guru ini adalah tanggungjawab guru, tugas hakiki guru yang perlu hadir ke sekolah, tetapi kita kena usaha untuk pastikan guru-guru ni tidak dijangkiti. Dan yang seterusnya ialah mengelakkan daripada calon-calon SPM kita sendiri itu untuk dijangkiti. Sebab kita nak pastikan daripada amali sampailah ke peperiksaan pentaksiran berpusat, mereka dapat duduk dengan sempurna. Jadi mereka mungkin akan menjaga diri dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh. Jadi bila kita elakkan daripada yang tidak ada peperiksaan ni, yang terdedah dengan risiko yang lebih besar untuk hadir ke sekolah, insya-Allah, dan kita harap murid-murid calon SPM ni tidak dijangkiti. Dan akhirnya keselamatan petugas-petugas di sekolah, iaitu petugas kantin, pengawal keselamatan, staf sokongan, mereka juga diminimumkan risiko itu kerana jumlah murid yang berada di sekolah itu juga telah diminimumkan. Jadi ini adalah cadangan saya, hujah saya kenapa murid-murid ni perlu direhatkan selepas saja cuti tahun baru Cina ini. Maknanya pada rehatkan terus mereka akan kembali sekolah semula pada bulan 3 nanti dengan memulakan sesi persekolahan yang baru untuk tahun 2022 dan 2023. Tamatkan terus proses persekolahan ini untuk tahun yang akan datang. Jadi ini cadangan yang harus KPM pertimbangkan.